Tapi ini kita nak bersama dengan Farah Rina Kamil. Juga merupakan seorang yang sangat suka melancong, especially ke luar negara. Farah Rina Kamil, hello. Mana dia? Hello. Mana? Ini dia berada di Antalya, Turki. Apa khabar? Saya. Best news. Baik, Alhamdulillah. Zeti dengan Zaid, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. baik. Sekarang pukul berapa? Kalau kat Malaysia sekarang pukul 8.49. Di Turki pukul berapa? Di Turki pukul 3.49 pagi. Ya Allah, terima kasihlah ya bersama-sama dengan kita pagi ni. So kita nak ambil peluang ini untuk tanyakan. Kita boleh panggil Farah ke Farah Rina? Ke Rina je? Panggil Farah pun boleh. Okey, kita nak tanya Farah lah. Bila melancong ke luar negara, kadang-kadang orang bukannya mereka tak ada duit, tapi ada perasaan takut bila nak melancong ke luar negara kan. Bila kita keluar, kita nak orang kata belajar budaya orang lain, jadi takut tak nak. Sebenarnya apa yang patut dititik beratkan kalau nak melancong ke luar negara ni? Pada pendapat saya, kalau kita nak melancong ke luar negara, tempat yang kita nak pergi tu biasa kita kaji betul-betul lah. Kaji betul-betul dekat tempat tu macam mana budaya dia, cuaca dia, dari segi keperluan visa perlu atau tidak, itu pentinglah. Kalau kita buat kajian sebelum kita travel ataupun sebelum kita beli flight tiket tu dulu. Berapa lama masa dia ambil untuk kita siapkan benda ni? Maksudnya preparation tu. Jaga masa dia berapa lama? Kalau kita tak nak sebut. Itu biasanya depend pada masing-masing. Tapi kalau pergi ke negara yang jauh-jauh ni, kadang-kadang harga tiket pun mahal kan. Jadi ada yang harga tiket kalau kita beli harga sebulan atau 2 bulan sebelum lebih murah. Jadi saya boleh katakan preparation tu mungkin dalam sebulan ke 2 bulan, ataupun depend kalau tempat-tempat yang dekat mungkin kalau yang dah biasa pergi ke Thailand, Indonesia, Singapura, mungkin seminggu 2 je, ikut pada kerja masing-masing dah boleh jalan lah tu cuti luar negara. Macam Farah sendiri dah berapa banyak negara Farah travel? Saya sendiri tak banyak negara yang saya travel, sebab negara pertama yang saya pergi Turki, kemudian negara yang berdekatan dengan Malaysia macam Thailand contohnya. Tu je lah. Tapi sebabkan suami saya orang Turki, jadi saya banyak pengetahuan dalam Turki lah. Faham. Bestnya duduk tu. Berapa lama dah duduk dekat Turki? Farah? Saya dah 9 tahun di Turki. Wah. Boleh cakap Turki Dari ni? tahun 2020. Boleh. Turki bahasa ketiga saya. Alright. Wow. So kalau kita tahu kan, setiap negara kalau kita melancong ada currency masing-masing, currency yang berbeza. Mungkin harga untuk kita spend duit tu berapa maksimum yang berpatutan dan tak berlebihan? Kira macam spesifik ataupun dia bergantung pada negara yang kita pergi? Okey, kalau saya cakap tentang Turki, negara Turki sekarang mengalami inflasi yang teruk. Kalau berbanding dengan duit Malaysia sekarang RM1 bersamaan 3 lira Turki. Okey. 3 kali ganda lebih tinggi daripada duit Turki. Kalau Jadi macam tu, boleh beli apa dekat Turki kalau yang tiga apa tadi? 3 lira. 3 tiga- Turkish lira. Turkish lira. Boleh 3 beli Turkish apa? lira. Boleh beli roti Turki yang macam besar. Yang macam besar, macam bukan roti Perancis, roti dia macam gempa-gempa besar macam dalam sedepa. Besar ni lah. Sedepa macam ni Setengah depa. Faham? Okey. Itu, okey. So sebelum kita pergi, kita kena research dululah dan bergantung kepada berapa bajet yang kita willing untuk spend sebenarnya. Betul. Farah, tadi Zaid ada tanya, Zaid dengan Zeti ada tanya dekat Cik, kata kalau kita bercuti dengan kawan ni lain, dengan family lain, sendiri lain. Kalau nak tanya Turki lah, Farah rasa Turki ni tempat pelancongan yang sesuai untuk keluarga ke, dengan kawan-kawan ke, sendiri? Itu terpulang kepada pendapat individu masing-masing. Sebab betul lah. Kita kalau datang Turki ni nak berlancong dengan keluarga boleh, nak berlancong dengan kawan pun boleh, mana-mana boleh. Cuma tempat yang kita nak pergi tu, contoh kalau nak pergi tempat tu yang trekking ke, jadi tak sesuai untuk kalau budak-budak kecil atau orang tua kan, nanti sakit kaki ataupun budak-budak nangis dan sebagainya. Jadi prefer dengan kawan-kawan ataupun solo. Jadi tempat-tempat pelancong macam tu terpulanglah kepada masing-masing punya cara. Dengan keadaan sekarang Farah, macam mana SOP di Turki? Adakah macam kita juga di Malaysia kena pakai mask, jaga jarak fizikal ataupun tidak? SOP di Turki dia tak berapa ketat macam dekat Malaysia.
di Turki ni sejak daripada tengah tahun 2020 dia orang dah buka untuk sektor pelancongan. Jadi dari segi pakai topeng memang wajib sebenarnya orang tempatan pakai. Tapi ada satu pakai topeng. Pakai pelitup separuh muka. Okey. Pakai pelitup muka. Tapi ada setengah ada sekali tu dia orang buat announcement untuk orang warga asing tak wajib pakai topeng. So kalau ada kena denda ke apa, orang tempatan akan dikenakan denda lah. Tapi orang asing tak kena denda macam tu. Sebab dia bergantung pada sektor pelancongan dari segi ekonomi dia. Jadi sehingga macam tu sekali dia punya undang-undang dia. Bebas kepada warga asing. Sebab ada warga asing yang anti-mask. Jadi faham. Dia bebas dekat situ. Pendek kata Zaid, dia jaga warga negara dia je lah. Yang datang tu macam suka hati awak lah ya. Farah duduk sekitar mana? Dekat dengan Istanbul ke apa? Zaid memang teringin lah nak pergi Istanbul tu. Istanbul okey je, banyak je tempat nak kita lawak dekat Istanbul. Terlalu banyak. Daripada rumah Farah ke town berapa jauh? Saya di Bandar Antalya ni, kalau Antalya ke Istanbul dalam kalau naik bas tu dalam 8 jam. Naik bas macam dari sebab KL Turki ke sangat-sangat besar. Ya. Sangat-sangat besar. Macam dari KL ke Kelantan lah. Tadi macam Zaid ada cakap nak ke Turki kan? Jadi sebagai orang yang baru pertama kali untuk ke Turki, apa yang perlu disediakan? Apa yang kita kena buat? Okey, pertama dalam situasi pandemik ni saya rasa paling utama sekali kesihatan kita lah. Kita pastikan kita vaksin, pastikan kita ada buat PCR test, ikut pada dia punya undang-undang yang terbaru dan pastikan sentiasa semak apa yang diperlukan dengan kedutaan Turki contohnya. Jadi contoh PCR test tu adalah wajib yang kita ambil 72 hours before kita travel. Dan kemudian dekat Turki pun tak ada sistem kuarantin. Jadi kalau korang datang ke Turki tak perlu masuk, kalau dah masuk tu tak perlu kuarantin dan terus boleh travel macam biasa. And then pastikan cuaca yang macam mana. Kalau waktu cuaca musim sejuk, pastikan ada pakaian yang bersesuaian, ubat-ubatan yang bersesuaian. Sebab kita orang warga dalam musim panas kan, jadi bila masuk musim sejuk masalah kulit kering dan sebagainya, ubat-ubatan macam tu kita kena pastikan yang kita mempunyai ubat yang lengkap lah. Baik Farah, mungkin Farah boleh kongsikanlah bersama penonton-penonton Borak Kopitiam, mungkin sebelum ni mereka tak pernah melancong di luar negara dan akan datang menjadikan first time lah diorang melancong ke luar negara. Apakah cabaran dan keseronokan yang Farah mungkin boleh kongsikan kepada mereka-mereka semua di luar sana untuk mungkin mereka nak siap sedia keluar negara? Okey, cabaran mungkin dari cabaran dari segi kewangan kot. Kewangan saya rasa tak ada cabaran kalau nak datang Turki, tak ada cabaran untuk orang Malaysia datang ke sini. Ya, daripada segi language barrier? Language ke? Language barrier itu cabaran utama. Tapi dari segi kewangan saya rasa tak ada masalah memadamkan duit Turki jatuh dan duit kita lebih tinggi daripada duit Turki, 3 kali ganda lebih tinggi. Jadi dari segi barrier bahasa tu, ya, sebab orang Turki majoriti tak tahu bahasa Inggeris. Jadi sukarlah memang memerlukan tour guide. Kalau yang melancong untuk backpacker tu ada payah sikit untuk bercakap dengan orang tempatan untuk naik bas ataupun guna public transport tu. Zaid, luar biasa lah. Okey, dah ambil dah tips-tips ni Zaid. Dah ambil tips ni. Zaid teringat pula kan. Zaid teringat macam contoh macam Zaid ada anak kecil usia 3 tahun kan. Kalau nak pergi ke Turki ni rasa sesuai tak? Ke memang kena ikut cuaca lah. Dari segi cuaca kalau kat Turki khususnya, bila masa paling sesuai untuk kita travel daripada Januari sampai Disember? Saya cadangkan musim bunga antara hujung musim sejuk hingga awal musim panas. Betul. Kalau kita pergi pada musim panas, waktu musim panas ni waktu orang Turki bercuti, jadi harga-harga hotel tu akan melambung. Satu. Waktu musim yang saya cadangkan ni hujung musim sejuk ke awal musim panas ni dalam bulan 3 ke bulan 6 macam tu. Okey. Atau bulan 1 ke bulan 6 macam tu. Sangat sesuai lah. Cuaca tu macam sedap-sedap, tak terlalu sejuk. Kalau cuaca terlalu sejuk pun
macam kereta tak boleh nak berjalan, Kurang, mungkin betul. sangkut dalam salji dan sebagainya kan. Salji dalam Satu musim lagi sejuk kalau tu pun memang ada salji kalau juga. masa musim sejuk ni dia akan drizzling. So you macam tak suka untuk keluar sikit. Okey. Betul. Ya, betul. Nanti kita macam nak duduk dalam ni kan, datang-datang duduk dalam hotel. Tak seronok lah Okey. kita datang nak melancong kan. Betul. Ah. Okey Farah, mungkin ramai penonton-penonton Kopitiam ni dah macam dah suka dah kata, oh okey cantik dia kenal seorang kat Turki ni. Mungkin diorang pergi sana, mungkin diorang nak berkawan berkenalan dengan Farah, ke mungkin Farah boleh kongsikan Facebook, Instagram. Okey, kalau bagi yang sesiapa yang berminat nak datang ke Turki boleh like ke Facebook page saya Tour ala Backpacker. Okey. Dan kita boleh runding harga dan kita boleh bincang nak pergi tempat macam mana dan bila. Saya boleh bagikan nasihat dan sebagainya lah dekat situ konteks saya. Nasihat Cantik. bercuti jangan minta nasihat rumah tangga, dia tak ada bagi. Cantik. Kita dah ada kawan kat Turki, Betul. Zai. Terima kasih, Farah. Terima kasih Farah. Okey. Okey, itulah dia bercakap pasal melancong ke luar negara. Banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dengan anda.